Tuan Yang Ketua, bagi pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, izinkan saya menjawab soalan ini bersama beberapa soalan Yang Berhormat yang lain, iaitu Yang Berhormat Seremban pada 17 Jun, Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan dan Yang Berhormat Nibong Tebal pada 18 Jun, serta Yang Berhormat Bukit Bintang pada 19 bulan Jun 2014, kerana ia menyentuh perkara impak kepada sektor pelancongan berikutan insiden MH370. Ya, silakan. Tuan Ketua, insiden kehilangan pesawat MH370 sememangnya telah memberi kesan kepada industri pelancongan negara, terutamanya kedatangan pelancong dari negara China. Sehingga bulan April, tempahan yang dibatal atau ditangguh dilaporkan telah mencatat sebanyak 30,000 tempahan, di mana seramai 8,913 tempahan merupakan kehilangan muatan penumpang akibat pembatalan 76 penerbangan berjadual dan sewa khas dari China seperti berikut. 1. Pembatalan penerbangan berjadual Shanghai ke Kota Kinabalu sebanyak 10 penerbangan oleh syarikat penerbangan MAS. 2. Pembatalan penerbangan berjadual Shenzhen ke Kota Kinabalu sebanyak 22 penerbangan oleh China Southern Airlines. 3. Pembatalan penerbangan sewa khas Shanghai ke Kota Kinabalu sebanyak 44 penerbangan oleh syarikat tambang murah Spring Airlines. Tuan Yang Ketua, ketibaan pelancong secara umumnya dan juga pelancong dari China bagi tempoh 3 bulan yang pertama tahun 2014 dan dibandingkan dengan ketibaan bagi tempoh yang sama bagi 2013 adalah seperti berikut. Tempoh jumlah pelancongan keseluruhan yang datang ke Malaysia, Januari ke Mac 2013 kita mencatat 6,449,398. Bagi Januari Mac 2014 tahun ini, kita telah mencatat kedatangan pelancong sebanyak 7,91,433, iaitu pertambahan 10%. Bagi pelancong, itu jumlah pelancong keseluruhan. Bagi jumlah pelancong daripada negara China, tempoh Januari Mac 2013 ialah 493,249. Bagi Januari Mac tahun ini 2014 ialah 520,466, iaitu kenaikan sebanyak 50.5%. Ya. Ketibaan pelancong dari China, ini untuk bulan Mac. Bagi bulan Mac sahaja 2014 dan dibandingkan dengan tempoh yang sama bagi 2013 adalah seperti berikut. Pada Mac 2013, 168,118. Mac 2014, 168,001. Jadi kekurangan 0.1%. Itu untuk Mac, kerana MH370 itu bulan Mac dia telah berlaku insiden itu. Kadar pertumbuhan negatif bagi bulan Mac adalah kesan impak kehilangan MH370. Berdasarkan maklumat pihak industri pelancongan, mulai April sehingga tahun 2015, daripada April sehingga tahun 2015, jumlah kedatangan pelancong yang dicatatkan mungkin akan berkurangan disebabkan oleh insiden ini, terutamanya dari kawasan Beijing, di mana lebih dari 30,000 bakal pelancong Cina yang membatalkan
atau menangguhkan lawatan mereka ke Malaysia. Bagi Yang Berhormat yang bertanyakan statistik jumlah pelancong dari negara China 6 bulan sebelum insiden MH370, akan saya jawab secara bertulis kerana ada pertanyaan berkenaan perkara ini. Tuan Ketua, namun demikian, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan tetap komited dalam usaha mengekalkan momentum pembangunan industri pelancongan negara dengan melaksanakan beberapa pendekatan strategik bagi memastikan kempen Tahun Melawat Malaysia 2014 tidak terjejas akibat daripada insiden ini. Bagi mengimbangi kejatuhan kedatangan pelancong dari pasaran Republik Rakyat China, sebagai strategi jangka pendek, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melalui Tourism Malaysia telah mempertingkatkan promosi di pasaran jarak sederhana seperti berikut. 1. Pasaran ASEAN, terutamanya Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina dan Brunei. 2. Pasaran Asia Selatan, India, Bangladesh dan Sri Lanka. 3. Pasaran Oceania, Australia, New Zealand. Dan 4. Pasaran Asia Barat, iaitu Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain. Selain daripada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Krisis yang dikendalikan oleh pejabat-pejabat Tourism Malaysia di pasaran China telah diwujudkan. Fungsi utama jawatan kuasa ini adalah untuk berinteraksi secara aktif dengan para pengusaha pelancongan di pasaran China untuk mengembalikan keyakinan pelancong China mengunjungi Malaysia pada masa akan datang. Tourism Malaysia juga telah mengadakan perjumpaan dengan para pengusaha pelancongan serta wakil-wakil kanan pihak kerajaan negara China, Hong Kong dan Taiwan bagi melahirkan rasa simpati, keprihatinan, perhatian dan doa seluruh rakyat Malaysia terhadap keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden berkenaan. Bagi menghormati sensitiviti keluarga mangsa MH370, kempen pengiklanan menerusi TV global seperti di siaran CNN, BBC, Sky News, National Geographic Channel, Discovery Channel, AXN Asia dan lain-lain rangkaian TV satelit dan juga pengiklanan dan publicity di pasaran China telah ditangguhkan buat sementara waktu sebaik insiden itu berlaku. Namun kempen pengiklanan dan publicity medium lain tetap diteruskan seperti mana yang dirancang di dalam Pelan Perancangan Media untuk tahun 2014. Walau bagaimanapun, kempen yang ditangguhkan ini telah diteruskan semula mulai pertengahan bulan Mei 2014. Tuan Ketua, mengenai insiden penculikan pelancong di Sabah, Kementerian Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar telah mempengerusikan satu mesyuarat pengurusan krisis pada 4 April 2014 sebagai langkah menangani impak dari insiden penculikan tersebut. Pada 4 April 2014, Lembaga Pelancongan Sabah telah mengeluarkan nasihat perjalanan bahawa Sabah adalah selamat dikunjungi dan dipaparkan dalam laman web LPS dalam pelbagai bahasa. Dia yang mungkin tak selamat tu di sebelah timur lah. Jadi bukan seluruh Sabah yang terlibat. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Yang Berhormat Datuk Pang Yok Meng telah bertemu dengan Duta Negara China ke Malaysia iaitu His Excellency Tuan Datuk Utama Huang Hoi Kwang di Kuala Lumpur pada 5 April 2014 untuk maklumkan bahawa aktiviti pelancongan di Sabah berjalan seperti biasa. Di samping itu, lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke China sempena sambutan ulang tahun ke-40 persahabatan antara Malaysia dan China telah turut meyakinkan pelancong China bahawa Malaysia terutamanya Sabah selamat dikunjungi. Yang Amat Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan sebentar tadi. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat lawatan ke China untuk mengukuhkan persahabatan di antara kedua negara. Lanjutan daripada itu sudah tentu ianya akan memberi impak yang positif seperti mana yang
diberi tahu oleh Menteri tadi. Jadi soalan saya, apakah dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan dapat mengembalikan keyakinan masyarakat Cina untuk datang ke Malaysia sebagai destinasi pelancongan mereka, seperti mana yang kita lihat tadi, hampir lebih 500,000 atau setengah juta pelancong Cina datang ke Malaysia. Dan di samping itu, apakah kehadiran pelancong Cina ini yang terjejas hanya kepada bandar-bandar tertentu ataupun keseluruhan negara Cina? Kerana kita difahamkan bahawa negara China adalah sebuah negara yang besar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.4 bilion. Jadi saya mohon jawapan dari Menteri. Tuan Ketua, lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara China pada 27 sehingga 31 Mei 2014 telah membuka ruang bagi Kementerian Pelancongan meningkatkan usaha-usaha promosi di pasaran Cina. Saya telah difahamkan itu pertama dalam perjumpaan di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Tuan Utama Perdana Menteri China. Perdana Menteri China telah memberikan jaminan bahawa bagi pihak mereka, kerajaan negara China akan memberikan jaminan iaitu bahawa apa juga yang berlaku pada insiden MH370 ini, mereka akan berusaha untuk memastikan supaya kedatangan pelancongan China ke negara kita itu yang terjejas akan dapat dipulihkan semula. Kemudian juga dengan kedatangan dua panda yang dipinjamkan kerajaan China juga memberikan keyakinan yang tinggi bahawa Malaysia ikhlas dan berusaha di dalam membaiki sektor pelancongan yang terjejas akibat publicity negatif yang diterima rentetan daripada insiden MH370. Kita semua faham iaitu bahawa panda ini merupakan satu binatang yang hanya didapati di negara China sahaja, dan sebagai satu simbol kerjasama dan kepercayaan di antara satu sama lain, panda merupakan satu perkara simbolik untuk menunjukkan bahawa hubungan di antara negara China dengan negara berkenaan yang menerima pinjaman panda ini adalah di atas, orang kata apa, di tahap yang baik, dan ada saling kepercayaan di antara satu sama lain. Jadi tanda ini very simbolik. Apabila diberi, itu secara tidak langsung dia memberi keyakinan kepada rakyat Cina bahawa Malaysia ini ikhlas, ya. Tidak ada apa-apa agenda yang lain yang boleh dikatakan mungkin menjejaskan hubungan antara kita dengan mereka. Jadi panda ini satu perkara yang cukup penting. Dia memberi keyakinan kepada rakyat Cina bahawa kita ikhlas untuk mengatasi apa juga masalah yang kita hadapi. Akhir-akhir ini juga kita lihat iaitu bahawa berita-berita negatif dalam media-media sosial telah pun berkurangan daripada dan di media-media perdana tidak lagi melaporkan berita-berita mengenai kejadian tersebut. Yang mohon bangkit tentang apakah perkara ini hanya berlaku di bandaraya berkenaan sahaja. Saya rasa itu betul seperti jawapan saya sebentar tadi. Memang di Beijing jelas nampak terjejas, ya, di Beijing. Namun sebenarnya jawapan saya juga di bandar-bandar lain, Shenzhen sebagai contoh, juga dibatalkan dia punya penerbangan. Tapi insya-Allah saya lihat dengan lawatan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi meraihkan hubungan 40 tahun di antara Malaysia dengan negara China ini, dah tentu membuka ruang, iaitu akan mengurangkan lagi orang kata ketegangan di antara negara kita, rakyat negara kita dengan rakyat negara China, rentetan daripada berlakunya insiden MH370 ini. Yang Amat Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah memberikan penjelasan yang agak panjang lebar berhubung kadar pertumbuhan yang negatif ke atas industri pelancongan ekoran tragedi kehilangan MH370.
termasuk beberapa fakta dan statistik yang telah dibentangkan sebentar tadi. Sebagai contoh, jumlah penerbangan berjadual yang dibatalkan dan juga jumlah penempahan tempat penginapan dan hotel yang terpaksa dibatalkan dan jumlah serta statistik pelancong asing yang datang ke Malaysia di antara Mac 2013 dan dibandingkan dengan tempoh yang sama pada tahun 2014. Namun persoalan saya ialah ada yang berpandangan bahawa isu penculikan dan keselamatan di negeri Sabah itu sebenarnya memberikan impak yang lebih parah jika dibandingkan dengan tragedi MH370. Walaupun Yang Berhormat Menteri telah memberikan sedikit penjelasan bahawa Tourism Malaysia di Sabah telah mengeluarkan nasihat perjalanan, tetapi boleh atau tidak Yang Berhormat Menteri membantu memberikan statistik sebaik sahaja tragedi penculikan berlaku di negeri Sabah dan semalam berulang sekali lagi. Apakah kesan ke atas industri pelancongan dalam konteks statistik yang sebenarnya? Maksudnya jumlah pelancong yang datang ke Sabah, jumlah jadual penerbangan berjadual yang mungkin dibatalkan oleh kerana isu keselamatan jika dibandingkan dengan tragedi MH370. Terima kasih. Saya rasa apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Gombak itu adalah betul. Kerana dalam jawapan saya itu berkenaan dengan pandangan Yang Berhormat itu bahawa kes Sabah itu lebih teruk lagi daripada MH370. Itu adalah betul kerana sebenarnya telah saya beri jawapan sebentar tadi. Pembatalan penerbangan berjadual Shanghai ke Kota Kinabalu, ya, sebanyak 10 penerbangan oleh syarikat penerbangan MAS. Yang kedua, pembatalan penerbangan berjadual Shenzhen ke Kota Kinabalu, sebanyak 22 penerbangan oleh China Southern Airlines. Yang ketiga, pembatalan penerbangan sewa khas Shanghai ke Kota Kinabalu, sebanyak 44 penerbangan oleh syarikat tambang murah Spring Airlines. Jadi sebab itu apa yang dilakukan oleh kita ialah untuk memastikan kerja yang lebih harus dilakukan untuk meyakinkan kepada pelancong-pelancong negara China untuk memberitahu kepada mereka iaitu bahawa di Sabah selamat. Tapi ini luar daripada keupayaan dan kebolehan kementerian saya untuk memberi jaminan ini. Sudah tentu kerajaan negeri Sabah mereka berusaha lebih selain daripada memberikan jaminan itu bahawa Sabah itu adalah selamat. Kita memaklumkan kepada pelancong-pelancong itu Sabah itu selamat, tapi Sabah bukan sahaja East Coast, ya. Sabah juga adalah West Coast, iaitu Kota Kinabalu dan di sebelah pantai-pantai barat ini. Jadi saya percaya kerajaan Sabah tentu mesti mengambil tindakan yang lebih untuk memberikan jaminan, dan sudah tentu juga Kementerian Dalam Negeri mesti lakukan yang lebih untuk bukan sahaja memberi keyakinan, tapi kena juga orang kata walk the talk supaya jangan lagi berlaku perkara-perkara yang tidak diingini itu berlaku di Sabah. Walaupun dia berlaku di pantai timur, tapi dia memberi kesan kepada seluruh negeri Sabah. Kerana bagi pelancong-pelancong dia tidak membedakan di antara East Coast dengan West Coast. Malah bukan sahaja negara China Yang Berhormat. Travel advisory telah pun dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, Germany dan Britain yang mengatakan iaitu bahawa tidak mahu warga mereka untuk pergi ke Sabah. Perkara ini bangkit waktu saya berada di luar negara. Mereka
menyuruh saya untuk pergi berjumpa dengan kedutaan-kedutaan Amerika, UK dan juga Jerman untuk meminta supaya travel advisory ini ditarik balik. Tapi agak sukar untuk saya berbuat demikian kalau sekiranya keadaan sebenar di bawah tidak sebegitu. Jadi banyaklah harus kita lakukan, dan yang Muhammad cakap itu adalah betul. Impak yang lebih teruk ialah keselamatan apa yang telah berlaku di Sabah daripada MH370 itu. Boleh saya tugi dulu. Boleh kot satu lagi. Pendek boleh, Mat. Pendek. Ya. Saya dengan Soalan pendek boleh, Mat. Dia tak usah. Jadi dia Okey, silakan pukul senang. Ya, terima kasih. Saya tengok menteri ni menteri yang sangat confident, tenang menghadapi krisis, tak macam menteri kewangan main bentang tarik balik, ulang tarik apa? Parlimen tempat ni suruh tarik ke? Soalan teruslah yang Muhammad. Okey, terima kasih Muhammad Datuk Yang Ketua, terima kasih yang sahabat saya Muhammad Menteri yang sangat hebat menghadapi suasana krisis, dan daripada pembentangan tadi tu nampak tak ada lah pengurangan yang begitu ketara, tak sampai 1% pengurangan, cumanya sepatutnya kita boleh lebih lagi penambahan pelancongan data ke Malaysia. Tidaklah boleh nak bergantung kepada 2 ekor panda tu. Tak ada krisis tu, sebelum krisis lagi kita dah putih untuk nak beli panda, nak menyusu panda di Malaysia ni. Tapi kita pula tak hantar pula apa kita nak sewa kepada China yang sewa kat kita, kita tak hantar apa-apa daripada Malaysia. Jadi sepatutnya kalau boleh hantar ahli parlimen BN pergi suruh China belah kan. Tengok kita sewa pergi kat depa. Jadi saya nak tanya, apa peranan syarikat-syarikat pelancongan, hotel dan juga syarikat-syarikat penerbangan Malaysia ini turut membantu dalam konteks untuk membina kembali imej ataupun memberikan keyakinan kepada pelancong-pelancong luar, khususnya di negara China, dalam menangani ataupun berhadapan dengan krisis MH370. Terima kasih. Sememangnya pemain-pemain industri pelancongan yang lain seperti hotel, travel agent, sudah tentu mereka juga merasai impak negatif hasil daripada insiden MH370. Saya difahamkan itu bahawa dan juga hotel-hotel mereka telah pun mengambil tindakan untuk memberikan pakej-pakej yang lebih menarik supaya dapat menarik perhatian mereka daripada negara China ini. Dan selain daripada itu, usaha promosi telah dijalankan untuk second tier dan third tier city. Selepas penangguhan promosi pelancongan tersebut, kita pergi kita bersama-sama dengan pemain-pemain industri ini merancang untuk pergi ke bandar-bandar yang second tier dan third tier untuk mengadakan seminar di Taiwan, Hohhot, Harbin, Shenyang dan Xi'an. Jadi ini semua kita buat supaya kita dapat menarik perhatian pelancong-pelancong Cina bukan daripada first tier city, daripada second tier, third tier, yang mungkin dia punya pandangan terhadap insiden 370 ini berbeza sedikit. Jadi usaha ini dilakukan bersama antara pemain saya dengan pemain-pemain industri seperti hotel dan juga travel agent.